感谢上帝，今天我们姐妹团契成立52周年纪念日，从2020年7月一直到今天，在这3年里面，我们每个礼拜上在网上的聚会，蒙神的眷顾从来不间断，让我们向神献上我们的感谢。Selamat sore, damai sejahtera saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini merupakan HUT yang ke-52 dari Persekutuan Wanita GSRI Kartini. Sejak bulan Juli tahun 2020 sampai hari ini 3 tahun penuh di dalam pengasihan Tuhan dan perlindungan peliharaan Tuhan. Persekutuan setiap Rabu di dalam YouTube tidak pernah stop. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami akan syukur kepada Tuhan. 我们真感谢你，我的主。nyanyi Mandarin 1 kali dan nyanyi Indonesia 1 kali. Persilakan Guru Injil Fadli membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu terhadap Komisi Wanita di GSRI Kartini. Sudah 52 tahun Engkau menyertai, Engkau membimbing kami. Bukan waktu yang singkat, 52 tahun kami boleh ada eksis sampai saat ini. 52年生存并不容易。 Itu semua karena anugerah dan kebaikan Engkau bagi gereja kami. 这一切都是你爱我们的教会。 Tuhan tolong kami. 求你帮助我们。 Di umur yang sudah 52 tahun ini kami boleh terus berkarya bagi Tuhan. 在52年的团契里，我们能够继续侍奉神。 Melalui Komisi Wanita ini, 借助这个团契， iman kami boleh bertumbuh. 让我们的信心长进， Sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan. 让我们更爱主， Dan nama Tuhan dimuliakan 主的名的荣耀， melalui Komisi Wanita ini. 借着我们的团契。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，神， Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur 我们不停的感恩， untuk penyertaan Engkau bagi kami. 为做你的同在， Untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati hingga saat ini. 为做我们今天一切所享受的，我们感恩。 Itu semua karena anugerah Engkau. 这一切都是神的恩典。 Terima kasih Tuhan. 谢谢父， Engkau telah membimbing kami. Kami berharap Tuhan membimbing terus kami 你已经带领我们，求你继续带领我们， sampai tahun-tahun berikutnya. 在未来的年日， Sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam wadah yang telah tersedia di gereja kami. 让我们在这个器皿里面，在这个团契里面，我们能够成长。 Terima kasih Tuhan. 谢谢天父， Hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 我们祷告奉耶稣基督我们救赎主的名，阿门。好，因为今天是我们的团契，所以我们要唱团歌。那么唱完了团歌之后呢，我们的这是 Hermi 这是要给我们几句的勉励。勉励之后呢，我们就唱。 这个以斯帖18有献上一首诗歌，就是有盼望。Nah, saudara sekalian, hari ini adalah karena hari ulang tahun, maka kita nyanyikan mars daripada persekutuan komisi kaum wanita kita. Nah, setelah itu majelis Herni
akan memberikan ujangan sepatah dua kata diterjemahkan oleh Ibu Ongka. Kemudian nanti Kur Esther akan mempersembahkan sebuah puji-pujian, Ada Harapan. Kita bersyukur sore hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Ulang Tahun Komisi Wanita GSRI Kartini ke-52 tahun. 感谢神，今天是我们姐妹团聚一起庆祝52周年。 Betapa hati kita mengucap syukur kepada Allah kita. 我们心中充满向神感恩。 Walau di dalam kesulitan pandemi yang kita alami saat ini, 虽然我们处在这个疫情期间， tapi kita melihat pemeliharaan Allah yang sempurna. 但是我们看到神恩待保守我们。 Doa kami, saya mewakili majelis, kiranya ibu-ibu untuk setia di dalam iman pengharapan kepada Allah. 我代表知识公主姐妹们，让你们在信心仰望靠主。 Walaupun tubuh jasmani ini semakin lama semakin lemah, 虽然我们身体一天一天的衰弱， tetapi biarlah roh jiwa kita semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan kita. 但我们是心灵一直活着侍奉神。 Biarlah kita mendalam di dalam Kristus seperti tema gereja kita tahun ini. 让我们在基督里更谨慎。 Dalam arti kita mendalam di dalam hubungan kita dengan Allah kita. 我们要与神的关系更好。 Mendalam di dalam mengasihi sesama. 我们也姐妹们在一起能够更谨慎的关系， Dan hidup kita memuliakan Tuhan. 让我们的生命能够荣耀神。 Saya bersyukur untuk pengurus Komisi Wanita dan juga anggota Komisi Wanita 我感谢神，我们的智慧姐妹们， yang terus setia melayani, 她们忠心服侍主， mengikuti ibadah dan persekutuan walaupun lewat online. 虽然在线上，我们还是很忠心的，跟这个我们主日的崇拜进我们的每周三的这个 YouTube。 Saya juga mewakili majelis bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Pendeta Neti Lintang, Inguse, dengan semangat setia membimbing kita semua Komisi Wanita. 我代表知识们向李牧师，谢谢李牧师这样忠心的来辅导我们姐妹们。 Sekali lagi saya mewakili majelis mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52, Tuhan memberkati. 我再一次代表知识们恭祝姐妹们，恭祝你们52周年，神继续祝福你们。 Pesan saya, kerjakanlah terus keselamatan yang dari Tuhan sampai Dia datang. 我希望你们姐妹们一直服侍主，到主再来。 Ciao, 加 amin. 油！ Immanuel. 阿门。
亲爱的弟兄姐妹平安，非常感谢神的信实和慈爱，他保守带领我们的团契度过了52年的时光。50年已经是半百，哪一个人来说呢？身体还应该是蛮健壮，但是呢，智慧经验确实已经很丰富。50几岁的人，儿女一定是成群，有好些也已经有了儿孙，做了公公婆婆，做了爷爷奶奶。可是我们在属灵的事上是否也如此？应该是的。但是事实上，在实际的生活和属灵的生活上，常常有很大的差距。Selamat sore saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan, anugerahnya, kesetiaan Tuhan sudah menggiring kita, membimbing kita, melindungi kita selama 52 tahun. 50, sudah setengah abad. Ya, 52. Secara manusia, usia sudah bukan lagi muda tetapi juga masih kuat. Ya, masih kuat, masih sehat pada umumnya. Pengetahuan, pengalaman sudah banyak, hikmat juga tambah banyak. Anak-anak juga ada yang sudah menikah, sudah punya cucu, ya, sudah jadi engkong, eyang, akung, apo, yeye, nai-nai. Nah, saudara sekalian, tetapi di dalam hidup kerohanian, apakah demikian? Dengan bertambahnya usia kita, pengalaman hidup kita, posisi kita di dalam masyarakat, ya, dari single menjadi papa mama, menjadi kungkung popo, tingkatan kita akan naik. Nah, apakah hidup kerohanian kita juga seimbang? Harusnya iya. Tetapi saudara, fakta menyatakan bahwa di dalam kehidupan nyata sehari-hari dan di dalam kehidupan kerohanian kita tidak jarang ada kesenjangan. Bahkan kesenjangan yang cukup besar. 今天呢，我们要从一个人的身上看他灵命的长进，从他灵命的长进呢，看看我们的团契跟我们的成员的属灵的生命，是不是也像这个人？ Nah, hari ini di dalam HUT kita yang ke-52 kita akan melihat hidup kerohanian kita secara massal, secara komisi dan juga secara pribadi tiap anggota komisi. Apakah kita seperti orang ini? Juga berkembang, bertumbuh. Nah, tema gereja kita tahun ini adalah mendalam di dalam Kristus. Ya, 我们教会讲坛今年的主题就是在基督里长进。所以我们要从一个人的身上，就是从尼哥底母这个人的身上，从他灵命的成长，看看我们的团契、我们的团员个人的成长如何。 Saudara, kita mengimbangi tema mimbar tahun ini, tema mimbar gereja tahun ini yaitu mendalam di dalam Kristus. Nah, hari ini firman Tuhan kita sama-sama belajar, kita melihat dari pertumbuhan hidup kerohanian Nikodemus. Kita mau melihat pertumbuhan kehidupan kerohanian persekutuan KW kita dan setiap anggota komisi wanita kita. Apakah berkembang, bertumbuh seperti Nikodemus? 我来宣读几段的圣经， saya akan baca beberapa bagian dari firman Tuhan tentang Nikodemus. 约翰福音第3章第1节到第8节， 有一个法利赛人名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比， 我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，人若不重生，就不能见神的国。”尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？
岂能再经母腹生出来吗？耶稣说，我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。我说，你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。第二段呢，在第7章，也是约翰福音第7章45到51节，45到51节。差役回到45节，差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说，你们为什么没有带他来呢？差役回答说，从来没有人像他这样说话。法利赛人说，你们也受到他的迷惑吗？官长或是法利赛人，岂有信他的呢？但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。内中有尼哥底母，就是从前夜里去见耶稣的，对他们说，不限听本人的口供，不知道他所说的事，难道我们的律法还定他的罪吗？最后一段我们看，也是约翰福音第19章，约翰福音19章38节到40节，38到40节。这些事以后，有亚利马太的约瑟，是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗的做门徒。他来求比拉多，要把耶稣的身体领去。比拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着没药、沉香，约有100斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。在耶稣钉十字架的地方，有一个院子，院子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的，只因是犹太人的预备日，又因那坟墓很近，他们就把耶稣安放在哪里。Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan bertanya, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan daripada roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, dan engkau tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bagian yang kedua, pasal yang ke-7, Injil Yohanes pasal yang ke-7,
ayat 45 sampai 51. Ayat 45 sampai 51. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawa Yesus maksudnya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah orang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang dari antara orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari antara mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Adakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Kemudian kita lihat terakhir pasal yang ke-19. Pasal 19 ayat 38. Pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Pasal 19 ayat 38 sampai 40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, Yusuf orang Arimatea ini meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapinnya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada satu tempat yang dalam taman itu dan suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakam seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Mari saudara kita berdoa，我们同心祷告。亲爱的天父上帝，愿你在我们姐妹团契周年纪念的时候，对我们说话，向我们显明你的心意。Bapa kami yang di surga, kiranya di dalam ulang tahun KW yang ke-52 ini, Engkau berbicara kepada kami melalui Alkitab yang kami baca. Inilah permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 再一次说，我们今天要从尼哥底母灵命的成长，看看我们团契以及我们成员们个人灵性的成长。Sekali lagi saudara sekalian, dari pertumbuhan hidup kerohanian Nikodemus, kita melihat diri kita, ya melihat pertumbuhan kehidupan kerohani komisi kita, dan juga pertumbuhan kehidupan rohani setiap anggota komisi dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. 那我们看尼哥底母的灵性怎么样长进呢？在第一段的经文，约翰福音第3章，刚才我们所念的，那里我们看见尼哥底母来见耶稣，来讲属灵的事，他要问永生之道，要问天国的事。那尼哥底母到底是一个怎么样的人呢？他是一个很了不起的人。尼哥底母是代表国家，就是犹太国
最优秀的分子。他是一个教法师，是一个律法，很懂得律法的。他也是一个法利赛人，圣经说他也是一个做官的人。你看，又有学问，也有地位啊，又有地位。那么这个官是怎么样的官呢？在英文圣经说他是一个怎么样呢？ A member of the Jewish ruling council， 就是在犹太社会里面的犹太国会议员的其中这一个人。那么这个犹太的这个议员这个国会议员是有70个人犹太人。虽然犹太国已经被罗马统治那个时候，但是罗马很聪明，很有智慧，给犹太人自己管犹太人只有他们的风俗习惯啦，他们的信仰的各方面，只要没有牵涉到政治的，罗马人让犹太人能够自己处理他们自己的事。所以犹太的社会里面呢，有这个犹太的议会，这个议会 council， 那么有70个人组成的。那这个尼哥底母就是其中之一，那么圣经说他夜里晚上的时候来见耶稣。为什么晚上见耶稣呢？圣经没有说，我们大概猜测一下。也许他因为他是做官的，他白天公务忙那么第二呢，可能他也想耶稣基督也是忙，记得吗？耶稣基督连吃饭的时间也没有，是吗？那么还有一个可能性呢，因为他是做官的，因为他是法利赛人。我们知道法利赛人有很多，虽然不是所有，但是耶稣时代的法利赛人很多是对耶稣不友善的。那么我们看了马可福音前面的好几章，我们都看见他们在私下里面窥探耶稣，要找耶稣的把柄等等所以呢，是不是这个尼哥底母也觉得不方便给他的同僚们看见？我们不晓得，也是有这个可能性。那么他到底为什么要来见耶稣呢？他是要请教属灵的事，要请教耶稣属灵的事。因为属世界的事他成功，他是一个做官的这个怎么样管理国家啦、百姓各方面他都知道的，他知道明白法律，所以他来找耶稣纯粹是要请教耶稣属灵的事。他怎么样称呼耶稣呢？他称呼耶稣是拉比，拉比就是老师。他本人尼哥底母就是老师，但是他称呼耶稣是老师，他尊敬耶稣，他是很谦卑的。他既然要向耶稣请教，他很谦卑，他是一个做官的，他是一个明白法律的人，但是他称呼耶稣是拉比。而且他说他也曾经听见耶稣行了很多神迹，他相信耶稣是从上帝来的，他这是相信耶稣是上帝派来的。他还没有承认耶稣是救主，还不认识，不过他知道耶稣是上帝差派来的，所以是应当尊重的。怎么说呢？因为耶稣所行的神迹，他说假如不是神给的，假如不是神所差来的，人不可能做像耶稣所做的神迹。那么既然他要谈属灵的事，谈天国，所以耶稣就告诉尼哥底母说，你要明白属天的事吗？你要明白属灵的事吗？那你必须先重生，Saudara sekalian, kita melihat pertumbuhan kerohanian Nikodemus. Injil Yohanes pasal 3 pertama kali mencatat bahwa Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus. Siapakah Nikodemus? Dia adalah orang hebat. Dia adalah orang luar biasa. Dia orang yang excellent, orang yang bermutu tinggi. Itu bukan orang main-main. Alkitab berkata dia adalah pengajar Israel, guru Israel.
ahli Taurat. Dia adalah orang Farisi dan dia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, di dalam bahasa Mandarin dikatakan pemimpinnya dia adalah seorang pejabat, seorang pangkat. Nah, pemimpin Yahudi, ya. Saudara, waktu zaman Tuhan Yesus walaupun negara Yehuda sudah tidak ada, ya, dikuasai oleh Roma, tapi Roma hikmat bijaksana. Ya, urusan orang Yahudi di antara mereka sendiri, urusan adat istiadat, budaya, urusan agama Roma tidak mau urus. You urus sendiri aja. Ya, kecuali hal-hal yang berkenaan dengan politik. Nah, itu ada gubernur, itu orang yang langsung diutus, ditunjuk oleh pemerintah Roma. Nah, jadi di masyarakat Yahudi mereka ada organisasinya, ya. Dikatakan mereka ada satu kumpulan yang disebut, kalau kita pakai ngomongan sekarang seperti anggota DPR begitu loh, MPR DPR, ya. Yang terdiri itu namanya Sanhedrin, di dalam bahasa Yunani Sanhedrin. Sanhedrin itu Jewish Ruling Council, ya. Jadi itu satu organisasi pemerintahan di antara kalangan orang Yahudi. Nah, itu terdiri dari 70 orang. Ya, mereka berhak memutuskan semua urusan yang berkaitan dengan agama, perkara-perkara agama, ya, yang tadi saya katakan, adat istiadat, budaya-budaya mereka. Nah, Nikodemus adalah salah satu. Nggak gampang bisa masuk ke situ. Nah, saudara, Alkitab bilang ada satu malam Nikodemus cari Yesus pada malam hari. Kenapa malam hari datang cari Yesus? Alkitab tidak bicara. Ya, tapi kita kira-kira mungkin menduga ada beberapa kemungkinan. Satu, dia kan pejabat, dia sibuk siang hari. Yang kedua, dia juga pikir Yesus juga sibuk, kan Yesus khotbah, melayani, konseling, apa dan sebagainya, sampai makan juga nggak sempat. Dia tahu juga itu. Ya, yang ketiga kemungkinan mungkin juga dia kan pejabat, saudara. Dia kan orang Farisi dan dia tahu sikap kebanyakan orang Farisi itu tidak suka kepada Yesus, kan? Dia tahu itu. Sekarang dia mau cari Tuhan Yesus, saudara. Ada kemungkinan dia juga takut nanti ngomongin orang, diapain orang. Dan juga satu kemungkinan lagi, karena urusan begitu serius, saudara, seorang pejabat mencari orang, saudara, itu pasti urusan yang penting. Siang hari kan berisik, ya. Jadi malam hari kan nggak ada yang interupsi, ya kan? Bisa tenang, bisa pribadi ngomong dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa sih yang dia mau tanya? Ada urusan penting yang dia mau tanya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya dia bagaimana menyapa Tuhan Yesus? Dia panggil Tuhan Yesus adalah Rabi. Dia bilang, Rabi, saya tahu, ya, mujizat-mujizat, perkara-perkara yang Rabi lakukan, kalau bukan dari Allah, itu tidak mungkin, tidak ada orang bisa melakukan. Dan saya tahu, saya percaya engkau adalah utusan Allah. Saudara, sampai saat ini, saudara, Nikodemus cuma percaya, tahu bahwa Yesus adalah utusan dari Allah, tapi belum kenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Belum kenal, saudara. Jadi, jikalau dia datang mencari Tuhan Yesus, mau menanyakan hal-hal rohani, maka Yesus beritahu kepada Nikodemus, kamu mau mengerti perkara rohani, kamu mau mengerti, mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali, diperanakan pula, dilahirkan kembali. 什么意思呢？耶稣说，你必须重生，你才能够见神的国，你才能够进到神的国，你才能够明白属灵的事。什么意思呢？要重生。这个怎么可能呢？尼哥底母说，人老了，呀，不知道几岁，40、50岁吧，人老了，怎么能够重生，能够再进母亲的肚腹里面吗？这当然是不可能的。重生在他原来的意思非常丰富，
重生的意思就是完全，从开始，从最初开始。第二，重生的意思就是再来一次，第二次。那尼哥底母所能够明白的重生就是再来一次，再生一次，再进到母亲的肚子里面。可是他知道这不可能的，所以他不明白。但是重生还有另外的意思，就是从上面，从神生的，从神生的。所以重生有这么丰富的意义在里面，从最初开始，第二次从上面而生的。弟兄姐妹，你和我的生命当然都是从神给的。怎么样给呢？就是借助我们的爸爸妈妈嘛，是吗？也是说从肉身生的就是肉身，从血肉之体，我们的爸爸妈妈是血肉之体，生下来我们也是有血有肉的，是吧？就算说再进妈妈的肚子里面再生出来，还是从肉身生的，就是肉身。但是耶稣讲的重生不是这个，耶稣讲的重生是再来一次，是从上面，从神生的，从神生的，从人生的，就是从肉身，就是肉身。一个男的一个女的结婚生下来就是肉身，就是你我们的爸爸妈妈就像生我们嘛，你们生孩子也是这样嘛，是吧？从肉身生的就是肉身。但是呢，从灵生的就是灵，从神生的是属天的，是属灵的，属天的，属灵的，有圣灵而生的。圣灵借助一个人听了神的话，一个人听了神的道，这个圣灵就借着神的道在人的生命里面就做一个奇妙的改变的工作，改变这个人的心情啊。在彼得后书说是与神的心情有份，就好像你的儿女跟你的心情有份。有的丈夫很粗的讲话没有三十而后行的孩子有一些也是这样子的有些做母亲的这个个性，儿女们有的是像父亲，有的像母亲，就是像生他的父母一样。那么从神生的就跟神的性情有份，属天的，属天的。属地的生命是暂时的，属天的生命是永恒的。Saudara sekalian, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu mau mengetahui perkara-perkara rohani, mau mengetahui kerajaan sorga, kamu harus lahir baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Apa artinya dilahir kembali? Mana mungkin? Maka kata Nikodemus, saya ini udah tua, mana mungkin dilahirkan kembali? Masuk lagi ke rahim ibu, diberanakin lagi. Ya nggak mungkin kan? Dia tahu itu nggak mungkin. Namun saudara sekalian, dilahirkan kembali di dalam arti yang aslinya itu, saudara, dalam bahasa itu mempunyai arti yang kaya, banyak sekali. Dilahirkan kembali yang pertama mempunyai arti apa? Mulai dari awal. Yang kedua, dua kali dilahirkan kedua kali. Nah, ini yang di dalam pengertian Nikodemus. Ya. Lahir masuk ke perut mamanya dilahirkan kembali, tapi dia tahu itu nggak mungkin. Jadi how come? Bagaimana dong? Maka dia tidak mengerti. Nah, dia cuma mengetahui lahir kembali arti yang kedua yang dia tidak mungkin punya itu. Tapi dilahirkan kembali ada makna yang ketiga, yaitu dilahirkan dari Allah. Dari Allah. Nah, saudara sekalian, saudara dan saya, kita datang ke dalam dunia, hidup kita memang dari Tuhan ya. Tapi Tuhan melalui papa mama kita kan melahirkan kita, ya. Maka di dalam ini Yohanes yang Injil ketiga, Yohanes pasal ketiga, Yesus bilang kalau dilahirkan dari daging, daging juga. Seandainya kita masuk ke perut papa mama, kita masuk ke perut mama kita, dilahirkan lagi tetap darah daging, ya, tetap darah daging.
umurnya 70, 80, 100 lah, mati kan begitu sementara. Tetapi kehidupan dikatakan lahir baru, ya, mulai lagi Allah yang menciptakan kembali, ya. Paulus berkata di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Allah menciptakan kembali. Ya, seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ya, itu ada tubuh, ada daging gitu ya, ada roh. Nah, waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dari mula lagi dilahirkan kembali dari mula. Ini di dalam perkara rohani. Mendapatkan hidup Allah. Kalau hidup di dunia ini yang dari papa mama kita lah, dari darah daging ini 70, 80, 90, 100 lah kali mati. Tapi hidup dari Allah itu kekal, itu bukan sementara. Ya, itu bukan sementara. Jadi bagaimana Allah melahirbarukan kita kembali melalui Roh Kudus. Ya. Roh Kudus melalui firman yang kita dengar atau Alkitab, firman yang kita baca, ya, dia bekerja, dia jamah kita, dia menyentuh kita, mendatangkan satu perubahan yang tuntas di dalam kehidupan kita. Sehingga pikiran kita, niat kita, orientasi hidup kita berbeda dengan yang dulu sebelumnya. Nah, kita juga boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi Allah. Ya, kodrat ilahi. Artinya mendapat sifat-sifat Allah. Seperti anak sifatnya apa? Kayak papa mamanya kan ya. Nah, kita dilahirkan kembali oleh Allah melalui Roh Kudus. Kita juga mendapat mewarisi sifat-sifat ilahi seperti Allah. Nah, 重生，你听看，也许你说这个很抽象，是吧？啊，其实不是。主耶稣解释重生，好比什么呢？他用比喻，他说好比风，风随着他的意思吹，风从哪里来，往哪里去，你不知道，是吗？你也不需要知道。但是风来之前跟风来之后不同，特别是大风，大风一吹的时候呢，这个树啊，连根都会拔起，是吗？树就倒了，房子就倒了，这是不好的，是吗？这好的呢，风的力量呢，可以怎么样？可以用来发电。荷兰的风车不是很出名吗？用风的力量来发电，是吧？所以风从哪里来，往哪里去，我们不需要知道，但是风的作为却是我们可以看见的。我们可以看见的，是很明显的，是很明显的。Saudara sekalian, mungkin saudara rasanya ini terlalu abstrak ya. Lahir baru, apa sih? Dilahirkan dari Roh Kudus, lahirkan dari atas. Kayak apa itu? Abstrak, tidak abstrak. Ya, abstrak itu kebalikan dari konkret ya. Konkret bisa dilihat, bisa dilihat. Abstrak itu nggak kelihatan. Kayaknya itu apa ya? Kayak di awang-awang begitu. Tidak, saudara. Tuhan Yesus menjelaskan lahir baru seperti apa. Lahir baru seperti apa? Seperti angin, ya. Roh Kudus bekerja seperti angin. Saudara tahu angin dari mana datang? Datang dari mana ke mana? Kita nggak tahu. Kita juga nggak perlu tahu. Kecuali kita mempelajari, kita ada apa ya? Kita kerja di bagian itu ya, kita mau tahu kenapa. Tapi orang biasa nggak perlu tahu angin dari mana datang, ke mana pergi, kita nggak tahu. Tetapi perbuatan kekuatan angin kita bisa lihat. Sebelum angin besar datang dan setelah angin besar datang itu beda. Ya. Sebelum angin besar datang kita lihat ada apa ya? Ada orang mundar-mandir, ada kendaraan, ada apa, ya, ada pohon. Tetapi begitu angin puyuh, angin puting beliung datang, saudara, hancur. Saudara, saya pernah lihat itu puting beliung waktu datang di Florida, saudara. Itu mobil itu udah porak-poranda semua, ya, bisa merusak.
Tapi tenaga angin juga hebat, bisa pakai apa saudara? Kincir angin. Nah, Belanda kan kesohor ya, negara kincir angin. Kincir angin itu apa? Memakai titiran ya, putaran, memakai kekuatan angin. Nah, kekuatan angin itu bisa menjadi apa saudara? Bisa membangkit energi listrik. Jadi kita nggak perlu lihat tahu angin dari mana apa, tapi perbuatan angin kita bisa melihat. 所以弟兄姐妹，这就是圣灵的工作。当一个人生病的时候，你找医生啊，或者是开刀，医生呢就怎么样呢？就开手术，开手术以后呢就给你药册啊。开刀以前要有解剖，要有一个这个麻醉剂啊，然后好了以后就给你药。那你不需要知道是怎么样解剖的，你不知道这个麻醉剂怎么样进到你的身体里面，你就不再痛了，麻醉的。你也不知道医生给你的药怎么样起作用，结果就好了。那么有90%啊，可能90%以上病人好了之后，他没有说医生怎么样解剖，他根本不知道啊，吃了药怎么样起作用，他就是讲我病好了以后啊，我从前不能够走路啊，这个神经被夹住，我现在能够走路，我以前常常扁头痛，现在没有扁头痛了，我以前怎么样不舒服，我现在好了。经过手术也好，经过麻醉剂，经过医生给的药，总而言之，我好了，这是事实。所以耶稣说，凡从圣灵生的也是如此。我们不明白圣灵怎么样在一个人的心中工作，重生了我们，重生了一个人，接着他所听见的道。但是我们可以留意圣灵重生一个人之后，他生命的改变，他的人生的目标，他的意向改变，他有了神的性情。Saudara sekalian, itu yang Yesus katakan, ya. Kita tidak tahu angin datang dari mana, angin pergi ke mana, kita nggak tahu. Tapi perbuatan karya angin kita jelas kita bisa melihat. Saudara, waktu seseorang sakit, dia ke dokter, mungkin dioperasi. Sebelum operasi, saudara kan disuntik bius begitu, saudara kemudian dioperasi, udah operasi dikasih makan obat dan sebagainya. Sembuh. Dan kebanyakan 90% mungkin lebih ya, orang yang udah sakit udah sembuh, dia nggak bilang dikasih anestasinya berapa, obat biusnya, dia nggak bilang bagaimana itu obat bekerja di dalam dirinya, bagaimana obat bius itu bekerja, bagaimana, dia nggak perlu tahu. Itu orang sekolah kedokteran, saudara. Dia nggak perlu tahu. Tapi yang dia tahu, dia akan cerita kepada orang, aduh dulu saya migran terus malam nggak usah tidur, jantung debar-debar, ya. Setelah dikasih pakai baterai kali ya, lebih tenang detakan jantungnya, ya. Setelah udah dioperasi ya, urat kejepit udah nggak kejepit lagi. Dia cerita itu semua, ya. Setelah dia dioperasi, setelah dia disuntik, kasih obat bius, setelah dia makan obatnya begitu banyak. Jadi fakta udah perubahannya. Ya, jadi nggak perlu tahu itu dokter bagaimana urusan itu urusan kedokteran, saudara. Yang kita tahunya perubahan itu setelah pengobatan itu. Begitulah kata Tuhan Yesus. Ya, orang yang dilahir barukan oleh pekerjaan Roh Kudus juga demikian. Kita nggak mengerti bagaimana Roh Kudus bisa kerja di dalam diri kita, melahir barukan kita nggak tahu. Tapi setelah orang itu dilahir barukan oleh Roh Kudus, saudara, orientasi hidup orang tersebut itu udah beda. Dia ada sifat, mengambil sifat ilahi, ya, mempunyai sifat-sifat seperti Allah, saudara sekalian. Nah, 尼哥底母和耶稣的谈话带来他生命一个很大的转机，来到第2段，我们看见尼哥底母在约翰福音第7章刚才所念的45到51节，给我们看见这个尼哥底母的灵性有长进。那么约翰福音第7章讲什么呢？
约翰福音第7章讲到犹太人呢，所说的犹太人就是一些宗教的领袖，法利赛人那些教法师呢，围着耶稣这个人呢大的争论。有的人说耶稣是先知，假如他不是先知，他怎么能够做这样的事情呢？他是真的先知，好像尼哥底母所说的，你是从神而来的。但是有一些人说不，我们也看见马可福音是吗？有的法利赛人呢、文士呢就回谤耶稣说，你是赶鬼，你是靠着鬼来赶鬼的。所以呢，很多人这个约翰福音第7章呢，我们就会看见很多犹太人呢为耶稣的这个人呢这个身份在那边分辨，他们说到底耶稣是谁。所以呢，犹太人呢，这些法利赛人就差派人去捉拿耶稣。但是被差出去的人呢，空手回来。那么差派的法利赛人就问：我叫你把耶稣抓起来，你怎么没有把他带来呢？那些人就说：我们从来没有听过像耶稣这样的人，那样有感召力，他的说话，他的行事都是非常有能力的，抓不起来呀，不能够抓。所以呢，那些法利赛人就很生气，他说：你也是受到迷惑是吗？喝了米粉汤是吗？混了是吗？受到迷惑是吗？你看我们做官的人啊，你看我们法利赛人有哪一个相信耶稣呢？你们怎么给他迷了呢？当他们这样讲的时候呢，就在他们当中有一个你说做官的没有相信耶稣，法利赛人没有相信耶稣。尼哥底母是法利赛人，尼哥底母是做官的人。尼哥底母听他们讲了之后，尼哥底母就开口了，为耶稣说话了，因为耶稣不在场嘛，他们在耶稣的后面议论他。尼哥底母说：我们不是学习法律的吗？我们的法律是怎么说的呢？我们的法律，公正的法律就是说，你要判定一个人定罪的时候，你一定要先从那个人的口听见他的口供，亲耳听见他的口供知道他所说的才能够定罪。你都没有亲自听见他，怎么定他的罪呢？你看前一阵子第3章我们看见尼哥底母在夜里来见耶稣，现在呢是在白天呢。圣经也是说什么呢？就是那一天夜里看见找耶稣的尼哥底母，他就站起来为耶稣说话，说公正话。你哪里可以这样定耶稣的罪？你都还没有听见他嘛，你没有从他口中听见。Saudara sekalian, kita melihat pertumbuhan kerohanian Nikodemus, ya, di dalam pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, Yohanes pasal 7 menceritakan apa? Di dalam pasal ke-7 itu mencatat bahwa ada banyak orang jadi berdebat tentang status diri Yesus. Ada orang bilang Yesus kalau bukan dari Allah, dia mana bisa melakukan perkara-perkara itu seperti yang Nikodemus bilang ya. Mujizat-mujizat, perkara-perkara yang engkau lakukan, ya. Kalau engkau bukan dari Allah, siapa yang bisa melakukan? Jadi orang-orang bilang Yesus adalah nabi. Nabi yang benar, nabi yang sejati. Tapi juga ada orang bilang enggak. Dia mengusir setan pakai kuasa setan. Itu kita udah lihat ya minggu-minggu yang lalu kan. Pakai kuasa setan, mengusir setan. Jadi sebetulnya Yesus siapa nih? Nah, jadi
Ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengutus orang. Tangkap aja dia dah. Tangkap. Nah, tetapi orang yang diutus itu bukan satu ya, atau berapa orang gitu. Pulang-pulang menemui orang yang mengutus, tangan kosong. Yang mengutus bilang, mana orangnya? Saya suruh tangkap, mana orangnya? Pesuruh-pesuruh itu bilang, kami itu belum pernah loh. Kami ini belum pernah lihat seseorang, belum pernah dengar seseorang seperti Yesus. Ngomongannya begitu berkuasa, begitu menyentuh, ya, begitu persuasif, sehingga nggak bisa turun tangan, nggak bisa tangkap dia. Orang-orang Farisi itu marah, kok kamu muji-muji dia, bilang nggak ada orang ngomong seperti Yesus. Kamu udah kemakan kali ya, kamu keterpengaruh kali ya, kamu udah disesatkan. Nih, lihat. Ya. Di dalam ayat 48 mereka bilang, coba kamu lihat, mana ada pemimpin yang percaya Yesus? Mana ada orang-orang Farisi yang percaya Yesus? Itu yang percaya Yesus cuma orang-orang yang gak sekolah. Orang yang gak sekolah, yang gak ngerti hukum, yang gak ngerti Taurat, yang gak berpendidikan. Baru tuh percaya. Lihat aja orang Farisi, lihat aja pejabat-pejabat, mana ada yang percaya Tuhan Yesus? Saudara, di antara mereka justru ada satu pejabat, justru ada orang Farisi, Nikodemus. Tadi di depan saya udah bilang kan, siapa dia? Dia adalah ahli Taurat, dia adalah pejabat, dia adalah salah satu dari 70 orang itu, adalah anggota parlemen di kalangan orang Yahudi. Ngerti banyak hukum Taurat, saudara. Udah sekolahnya banyak itu. Dan dia bilang, ini nurani dia nih, saudara. Dia ngomong, ya, yang jujur, yang adil, berdasarkan hukum Taurat mereka juga. Dia ingetin tuh konco-konconya tuh, teman-temannya. Dia bilang, kita kan orang-orang hukum nih. Ya, orang-orang dunia hukum. Hukum kita bilang apa? Hukum kita bilang kalau mau memutuskan sesuatu perkara, ya, mau menghukum seseorang, harus dengar dulu dari mulut orang itu. Dengerin ngomongan dia ngomong apa. Baru dicocokin dengan hukum Taurat, cocok nggak, sesuai nggak, melanggar apa enggak. Ya ini orangnya nggak ada. Yesusnya nggak ada, kamu di belakang ngomongin dia. Kamu di belakangnya, ya kan? Mau menjatuhkan hukuman, nggak fair dong begitu. Nikodemus 这么样勇敢，他为耶稣说话是很危险的呀。这个国会议员有70几个人呢，你这样讲，你会被你的60多个人啊，起码有60个人啊会反对你，会孤立你。可能你也有生命的危险了，什么？你不怕？我们都已经说了，那些没有这是不读书的人才相信耶稣。尼哥底母不怕人的嘲笑，他勇敢的表明自己的立场。我们学法律的，我们的法律是这样说的：你们不可以在人不在的时候你议论他。尼哥底母不怕被圈在一个无知的人小民的圈子里面，他不怕。你把我归在那些没有读书的人，反正我读书很多，你们也都知道，不怕你们说的。Nikodemus dengan berani menyatakan pendirian dia. Itu cukup berbahaya buat dia. Dia bisa diasingkan oleh konco-konconya, bisa diboikot, dan juga dia bisa dikerjain. Saudara sekalian, ya. Tapi dia tidak takut. Dia tidak takut diejek, tidak takut dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang katanya nggak berpendidikan lah,
orang yang nggak sekolah lah dan sebagainya, yang nggak ngerti Taurat dan sebagainya, dia tidak takut, saudara. Ya, nggak ada pengetahuan, ya, nggak ada ilmu, orang udah kenal kok dia tidak takut, dia tidak takut. 那来到最后一个就是约翰福音第19章。约翰福音第19章呢，我们就看见，在那里记载耶稣基督已经被挂在十字架上，已经断气了。断气以后呢，有2个人很重要，要来找耶稣的尸体。第一个就是有地位有学问的人，要处理耶稣的埋葬葬礼。那么这个人是谁呢？这个人是亚利马太人，叫做约瑟。他是耶稣的门徒，但是圣经说他却是暗暗的做耶稣的门徒。他也怕，他有地位的人嘛，很多有地位的人，就像法利赛人所说的，你看做官的哪里有人相信呢？虽然多数人不相信，但是有人，而且是有分量的人相信。那这个约瑟呢，所以圣经里面有很多叫做约瑟的人，是哪一个约瑟？耶稣的养父也是约瑟，所以这里特别指明说是亚利马太人约瑟。他求罗马的巡抚比拉多许可他把耶稣的尸体拿下来，要去安葬。虽然之前呢，他是暗暗的做耶稣的门徒，但是耶稣死了之后呢，他却勇敢起来了。他不怕，向比拉多要求耶稣的尸体，比拉多也容许他。那么第2个来找耶稣尸体的就是尼哥底母圣经也再一次说，就是那一天晚上去见耶稣的那个尼哥底母，他也来做什么呢？他奉献50斤的香料，50斤的香料，没药啦，这个乳香啦。犹太人的规矩是要把尸体用香料把它包裹起来，所以他奉献了这个100斤的，中文说100斤100斤就是大概是22公斤，那是很大的费用。所以呢，他把这个呢就奉献给耶稣。所以我们看见在圣经里面有很多同名同姓的约瑟。哪一个约瑟？亚利马太的约瑟。尼哥底母就是那一天晚上去见耶稣的那个尼哥底母。那么如今呢，这个尼哥底母和亚利马太的约瑟向巡抚要求耶稣的尸体把他从十字架上拿下来他们2个人不但不害怕犹太人来攻击他们不怕。从前都是暗暗的，一个是在夜晚里面，那个是暗暗的走耶稣的门徒，现在就不怕不但不怕犹太人，不但不怕法利赛人，而且他们连罗马的巡抚他们都敢见，都敢要求巡抚来给他们领取耶稣的尸体。所以弟兄姊妹，我们看见这2个非常有地位有学问有知识的官员他们的人生的生命改变了，他们被圣灵重生了，他们不怕为耶稣说话，他们不怕为耶稣做见证，并且在众人的面前表达他们对耶稣的恭敬，表达他们对耶稣的爱心。Saudara sekalian, bagian yang terakhir pasal 19 Injil Yohanes mencatat perubahan Nikodemus Pasal 19 mencatat pada waktu itu Yesus sudah mati, sudah putus nafasnya, masih digantung di kayu salib. Nah, ada 2 orang datang. Ini orang penting. Satu adalah Yusuf, orang Arimatea, dari Arimatea. Dia datang menemui Pilatus. Nah, Alkitab berkata
Yusuf orang Arimatea ini, dia adalah murid Yesus. Tapi sebelumnya itu dia sembunyi-sembunyi jadi murid Yesus. Kenapa? Dia takut konco-konconya, teman-temannya juga takut ngejek dia, takut nyerang dia. Ya, tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, saudara, dia melihat keadaan itu, saudara, dia tidak takut lagi, saudara. Dia terang-terangan. Jangan kata orang Yahudi, dia nggak takut. Gubernur Pilatus pun dia berani menghadap. Dia minta izin supaya bisa diizinkan menurunkan tubuh Yesus yang sudah mati itu. Dan dia diizinkan. Dan satu orang lagi ialah Nikodemus. Setiap kali Alkitab bilang Nikodemus selalu bilang yang dulu cari Yesus, ketemu Yesus pada malam hari. Nah, Nikodemus datang membawa 50 kati, ya, 50 kati campuran minyak mur dan minyak gaharu. Itu menurut adat istiadat orang Yahudi, ya, mayat itu harus dibubuhi, ya, rempah-rempah, kemudian digulung pakai kain kapan seperti itu, ya. Nah, jadi Nikodemus dia mempersembahkan, ya, 50 kati, ya. 50 kati sekitar 22 kilogram. Itu banyak sekali, itu mahal sekali. Ya. Saudara, kita melihat ini dua orang, Nikodemus dan Yusuf orang Arimatea. Ya. Mereka menghadap gubernur, mereka tidak lagi takut. Dulu malam ketemu Yesus, dulu diam-diam menjadi murid Yesus, tetapi sekarang tidak. Ini dua orang yang punya ilmu yang tinggi, ya, punya kedudukan, punya uang, tapi hidupnya sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Tidak lagi takut kepada manusia, berani bersaksi untuk Tuhan, bicara untuk keadilan kebenaran buat Tuhan Yesus, dan menyatakan cinta kasih mereka, penghormatan mereka kepada Yesus di hadapan umum. 姐妹团契52年，今天是52周年纪念。我们的团契，请问我们的灵性长进吗？团契的属灵程度会比50年前进步吗？我们属灵的程度，每一个姐妹团契的成员，我们的生命是不是有进步？圣灵已经重生我们，圣灵已经改变我们，我们是不是还是继续留在50年前小学的程度？我们愿意上到初中吗？高中吗？大学吗？我们愿意不愿意让我们的灵程更上一层楼？今年我们用马可福音做连续的讲道。过去呢，我们连续讲到这个以弗所书，我们用几个月的时间；雅各书我们也是用几个月的时间，但是马可福音我们用一年的时间，大概10个月到11个月。尤其是参加做作业的人，以前是1个月2次什么连续讲道，那么这一次呢，因为我想把它1年讲完，所以就每一个礼拜我们做作业。我的祷告就是说，让参加作业的20几个人有恒心有毅力就是借着我们的恒心毅力彰显我们的属灵的生命实在是有改变。 Saudara sekalian, hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-52 dari Komisi Wanita. Saya permisi tanya, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita mengintrospeksi persekutuan komisi kita. Apakah ada kemajuan, mutunya, standarnya? Apakah masih berhenti di 50 tahun yang lalu? Masih di TK, masih di SD? Kita sudah 52 tahun. Apakah kerohanian kita menaik setingkat dan menaik setingkat? Tahun ini khotbah seri kita pakai Injil Markus. Itu 1 tahun, 10 sampai 11 bulan, saudara. Ya, dulu kita seri khotbah Efesus hanya pakai beberapa bulan, Yakobus juga beberapa bulan, Esther lebih banyak ya. Tetapi hanya lebih dari setengah tahun, tidak sampai 1 tahun, saudara. Ya. Nah, saudara, untuk Injil Markus 16 pasal seri khotbah. Kalau dulu 2 minggu sekali, sekarang setiap minggu. Nah, khususnya bagi saudara-saudara yang
ikut mengambil bagian membuat PR. Saudara, doa saya kita bisa tekun, bisa ada permulaan yang baik dan juga ada akhir yang baik. Biar saudara ketekunan kita untuk mengikuti belajar firman Tuhan. Saudara, ketekunan kita bisa dinyatakan di dalam apa saudara? Di dalam mengikuti pelajaran firman Tuhan, ya, dari awal sampai selesainya kitab Injil Markus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. 天父，我们谢谢你的恩典，在我们52周年纪念的时候，你用你的话语来鼓励我们，用尼哥底母灵性的长进来鼓励我们整个的团契，来鼓励我们个人能够在主里面继续不断的长进。Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih di dalam HUT yang ke-52 dari Komisi Wanita, biar kami bisa masing-masing memeriksa diri untuk masal, untuk seluruh komisi, dan untuk kerohanian pribadi masing-masing. Biar kami bisa bercermin, mengaca, introspeksi apakah kerohanian kami maju selangkah, naik setingkat, seperti Nikodemus, seperti juga Yusuf dari Arimatia. Dari takut menjadi berani. Dari takut menjadi tidak takut lagi kepada manusia. Berani angkat bicara untuk Tuhan. Berani angkat bicara untuk iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persekutuan kami di kemudian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱一首诗歌，圣教诗歌第186首。Kita angkat puji-pujian, lagu PPK nomor 186, ke tempat yang lebih tinggi。尼哥底母与耶稣交谈之后，他的生命改变，他的灵性不断的上进，让我们也效法尼哥底母，我们的灵命一直向高处行。Sejak Nikodemus bertemu dengan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah dan kerohaniannya terus menanjak. Mari saudara-saudara kita juga meneladani Nikodemus, mengarahkan hidup kerohanian kita ke tempat yang lebih tinggi. Setelah puji-pujian ini, Pendeta Sapret akan memberikan doa berkat. Mari kita nyanyi bersama. Tunaikan doa
Persekutuan Komisi Wanita GSRI Kartini yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.